setiap langit. Sebab lambat. Baik naik terus jumpa Allah, ambil semayang, turun terus, lagi laju. Nampak? Ini saya tak cerita ni paling tak bisa nak cerita. Cerita dia Allah, dia nak kita berhenti satu benda dulu. Apa dia? Urusan pekah di dunia ni selesai dulu. Sebab tu dalam perjalanan dia jumpa orang hantuk kepala sampai pecah, ambil batu, fong bagi kepala, hancur kepala dia, jatuh, dia terbulat. Saat lagi kepala dia main-main, sambung balik, dia bangun balik, dia ambil balik batu, dia fong bagi lagi kepala. Pasal apa? Payah nak semayang, malah ada. Saya bagi sikit, saya bagi dia punya jalan cerita ni supaya tuan-tuan boleh sing dengan perkataan saya tadi. Allah nak suruh selesai dulu urusan dunia. Pekah tu, pekah. Apa dia? Nabi naik mula-mula, air perit tinggal Nabi dulu. Air perit yang sampai ikut belakang Nabi dengan obor dia. Dia bawa hadis sahih Imam Muslim. Hadis sahih Imam Muslim. Nabi dia ikut Nabi belakang Nabi dengan obor tu. Jibril ajak Nabi baca doa. Air perit tadi tersungkur, jatuh. Lepas tu bila Nabi jalan lagi, ada suara daripada balik kanan panggil nama Nabi. Muhammad. Jalan lagi, suara balik kiri pula. Muhammad. Jibril tanya, tak ada suara siapa tadi? Kita tak tahu. Siapa dia? Jibril kata, belah kanan dan kiri yang panggil kamu itu adalah Nasrani dan juga Yahudi yang akan halang perjalanan kamu. Kita tengok. Saya bagi contoh mudah. Kita jangan ambil kehidupan. Pasal kehidupan payah, besar, dan kehidupan kita tak sama. Ada orang yang dia duduk rumah dia jauh, ada orang rumah dia dekat nilai saja, ada orang dia anak 3, ada orang anak 7. Jadi kehidupan kita tak sama. Kehidupan kita tak sama. Tapi satu benda yang akan samakan kita, apa dia? Saya semayang Zuhur sekali, tuan-tuan boleh semayang Zuhur sekali. Tuan-tuan alim macam mana pun tak boleh semayang 2 kali. Betul? Okay. So sekarang kita ambil semayang tadi bagi kita sama. So nanti bila tuan-tuan balik, ambil cerita ni, letak dalam kehidupan tuan-tuan. So saya tak boleh kata, tuan-tuan, cerita saya adalah, kehidupan saya adalah paling betul. Tak boleh. Tak boleh. So cerita ni tuan-tuan ambil nanti bila. Okey, tengok. Bila kata kita nak semayang, bangun nak semayang, bangun tidur, ya alhamdulillah. Bila kita bangun tidur, nak semayang, makhluk yang mula-mula sekali dia akan belai kita untuk tidur manusia adalah syaitan. Hatu first. Kita bergelut dengan dia punya nak bangun ni, ya Allah Rabbi ya Fatahu ya Alim. Gelut. Oh, terkeluar daripada dia punya selimut, bangun kita. Kemudian suara Yahudi dengan Nasrani dulu panggil kita. Dah bangun daripada setan, suara Nasrani Yahudi pula panggil kita. Apa dia? Cek handphone dulu. Betul? Sama macam nak jalan, nak pergi semayang. Duk nak pergi semayang ni, tadi nak pergi masjid dah payah dah. Dah setan duk kacau dah. Hantar suruh pergi semayang dah. Mayang ni buat berat lah kan. Kita pun struggle. Oh, keluar, naik kereta, start kereta, jalan nak pergi masjid. Bagus. Tapi bila sampai-sampai, suara Yahudi dengan Nasrani panggil dulu. Apa dia? Lagu Baby Justin Bieber panggil. Tu dia baru Yahudi Nasrani ya. Dia nak jalan nak pergi tu, nak naik masjid tu. Halo. Ya. Nampak tak? Kita dah divert dah daripada kita pergi semayang. Mestinya ni, mentang-mentang ada anak kecil ni, Ustaz sebut siap-siap. Mak kita panggil dah. Mak, mai tolong mak. Okey. Baru nak jalan, tak. Handphone ke, TV ke bunyi, singgah satu tengok dulu. Tertinggal benda yang nak jumpa dengan mak bapak kita. Suara Yahudi Nasrani panggil. Bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, suara dia saja kita dah sangkut dah. Tak mau macam tu, kita nak kata kita nak lawan Dajjal. Pasal tu orang boleh ikut Tuhan Harun. Kan tuan-tuan tahu kan cerita Tuhan Harun? Hak yang sesat tu, Tuhan Harun tu. Mula-mula tu Ustaz Harun lah Tuhan Harun pula. Apa cerita orang boleh? Saya jadi marah pasal yang ada ikut dia budak hafiz Quran. Tu saya nak tanya tuan-tuan. Bayangkan budak hafiz Quran boleh ikut. Tuan-tuan agak-agak kalau dia main hujah depan tuan-tuan boleh. Tak mau ikut? Tuan-tuan ingat boleh tak? Dia punya hujah dia tu, dia lipat kita tu. Oh, tuan-tuan tak percaya bila saya cakap begitu. Tuan-tuan jangan takut. Saya akan buktikan. Bukan untuk nak bagi aib siapa-siapa.
nak bagi tahu kita, tuan-tuan, kita dah lama tak mengaji agama, kena pergi mengaji. Pasal apa? Tuan-tuan cuba tengok, saya bagi bukti satu. Bukan nak aib, bukan nak apa-apa. Semua tempat saya pergi. Tadi saya dekat parlimen. Siang tadi dekat parlimen. Parlimen pun saya bagi soalan yang sama juga saya tanya. Kat tuan-tuan pun saya tanya juga soalan yang sama. Cuma nombor saja berbeza. Apa dia? Tuan-tuan cuba tengok contoh saya bagi dekat tuan-tuan. 3 kali 3 berapa tuan-tuan? 9, orang boleh jawab. 4 kali 12 48, betul? 7 kali 7 49. Laju, bagus. 5 kali 5, adik-adik 25, excellent, bagus. Tuan-tuan, kita boleh jawab. Oh, pokok boleh buat makanan dengan sebab dia ada benda hijau. Apa nama dia? Fotosintesis, itu proses dia. Yang warna hijau tak dia? Klorofil. Tuan-tuan boleh jawab. Semua ramai. Bagus. Tapi saya tanya tuan-tuan satu soalan. Tuan-tuan tak boleh jawab. Tuan-tuan, rukun sembahyang yang ke-8. Nampak? Dan tu saya suka bagi orang nampak benda tu. Pasal apa? Tuan-tuan, yang tu pun kita tak lepas. Macam mana nak berdepan dengan Tuhan Harun? Yang sebab tu orang kena lepas. Hang hafal Quran ke hang tak hafal? Sebenarnya benda tu duduk tang mulut saja, dia tak masuk tang hati. Dia lipat dengan Quran, habis ikut dia. Ujung Tuhan Harun tak main kat tuan. Kalau dia main sia-sia, kita boleh ikut dia. Ilmu kita cetek saya. Saya pun cetek, sebab tu saya tak ada ilmu kita. Saya cetek semua. Bahaya tuan. Itu situasi kita sekarang. Tapi kan, anak kita pergi sekolah agama, kita tanya pada dia, Mat, hang periksa dapat berapa tadi? Periksa agama. Dia takut kat mak dia senyum dulu. Hang sesat sengih hal gitu kat aku. Hang sengih hal gitu betul. Berapa hang dapat? C. Hang ni agama apa? Oh, dia marah anak dia. Hang agama apa? Dia tanya kat anak dia begitu. Tapi saya nak tanya tuan-tuan secara jujur. Kalau saya ambil kertas periksa dia, saya bagi kat tuan-tuan sekarang, tuan-tuan boleh dapat A. Suruh tulis Jawi, tuan-tuan pun terketak-ketak nak eja. Eja fakulti tu, silap-silap orang baca paku lantai ke apa. Tak lepas tau. Tak lepas, tuan-tuan mengaku lah. Tapi tadi, maaf, saya nak bagi realiti. Maaf. Habis tu tadi kita marah dia pasal apa? Pasal dia dapat C ke? Pasal dia tak reti dalam agama. Kita marah dia pasal C. Sedangkan kita tak tahu apa makna C tu. Tak adil lah tuan-tuan. Tuan-tuan menilai dia atas kertas. Bukan tuan-tuan menilai dia atas ilmu. Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan nak ikut betul-betul, saya harap kat tuan-tuan, tuan-tuan tak selayaknya dengar cerita saya. Saya budak yang periksa dapat C. Kalau betul-betul nak nilai betul-betul dari segi saya ni, tak layak jadi ustaz ni. Lagi dia kata berapa tak ragu-ragu ni. Semacam dia. Aku yang ragu daripada awal ni. Rasalah ragu saya ni, insya-Allah ajak betul. Yang bukannya ni saya dipantau, saya orang ada tahu dah. Selangor dipantau oleh ustaz-ustaz, ulama-ulama, jangan risau. Saya bukanlah buat ajaran sesat. Cuma yang kalau tuan-tuan marah anak tuan-tuan dengan sebab C, tak adil lah. Mungkin anak tuan-tuan dia mahir dalam bidang tajwid, tapi soalan taknik, soalan tajwid yang dia tahu. Nampak tak? Sebab benda yang sama kalau bagi kat kita, kita pun tak boleh dapat A. Tapi tu kita marah kat dia macam mana? Sebab itulah Nabi nak bagi kita urusan dunia pekoh ni kita bagi sama-sama selesai. Baru kita boleh kata kita tauhid kepada Allah naik. Ini kita semua terus nak tauhid kepada Allah naik lagu tu terus. Tak boleh tuan-tuan. Sayyidina Ali kata apa? Naiklah kamu bertemu Allah bila Allah panggil. Jangan terburu-buru nak naik jumpa Allah, takut tergelincir kaki kamu. Kita sekarang terburu-buru sangat nak jadi orang hebat, apa nak jadi tok wali lah, nak masuk syurga terus lah. Sedangkan kaki kita dah tergelincir dah tadi sekali. Melincang tau, melincang. Tergelincir. Bahasa majlis pemandaran dia panggil slip.
Tuan-tuan, itu muqaddimah cerita. Tak, secara jujur saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan dah dengar selama cerita Isra Mi'raj, bila yang tuan-tuan rasa macam tuan-tuan betul-betul faham? Saya cerita satu-satu kat tuan-tuan bagi kita faham, supaya kita tahu yang kata Allah ni, dia bukan buat cerita Nabi ni khusus untuk Nabi, no. Untuk kita ambil manfaat. Sebab tu Tuan Guru ni Aziz dia kata apa? Baca sirah Nabi, supaya bila jadi sesuatu dalam kehidupan kita, kita boleh rujuk Nabi buat lagu mana. Contoh saya bagi, macam saya orang yang baru kahwin, cerita baru kahwin sorok sikit. Sini ada ramai yang tak kahwin lagi kah? Semua dah kahwin? Semua dah kahwin? Masya Allah, tabarakallah. Oh, laku orang badan tegak-tegak ni. Tak kahwin lagi? Mudah-mudahan Allah kahwin, insya-Allah. Saya suka orang mengaku dulu. Sebab apa? Dalam hari Jumaat kata Nabi ada satu detik yang Allah terima doa. Mana nak tahu tadi doa saya apa? Detik itu siapa nak tahu? Tak, tapi betul nak kahwin ni? Kita mampir aku dah lipat tadi. Okey, tuan-tuan yang saya muliakan, tengoklah. Bila tadi sebagai macam nota ringkas daripada saya, tuan-tuan, urusan dunia yang berbentuk fiqh, semayang kita, rukun semayang ni nak puasa. Kalau tanya rukun puasa, tak ada jawab ni. Nanti tolong buat kelas puasa lah. Boleh lah, tolong buat kelas puasa nanti lah. Buat kami kuis bermula Isnin ni, minggu kedua minggu kedua Syakban, dah start dah kuliah setiap lepas Zuhur 4 hari betul-betul. 4 hari, 3 minggu. Kuliah pasal bulan puasa. Tajuk dia Fiqhus Siyam, fiqh berpuasa. Patut tu tulis Universiti Islam Antarabangsa. Patut dia semua dah tahu lah. Tapi kena buat kelas pengajian juga, sebab kita lupa. Tuan-tuan pun sama, kena mula juga kelas pengajian. Luangkan masa sikit, sejam tiap-tiap hari kena ada kelas peringat bulan puasa. Siapa yang tak habis puasa lagi, tolong kodok cepat sikit. Yang tu perangai sekolah asrama dulu, tangguh puasa. Jangan. Sebab tu lah orang bayar hutang kita lambat. Kita suka tangguh hutang Allah. Bayar cepat sikit orang kita bayar. Kan kena tunjuk juga. Ayolah sini je lah. Ini tak payah, kita ni 30, insya-Allah, Allahumma amin. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, tu bab tu saya tak payah cerita lah. Tolong selesaikan urusan fiqh kita di urusan fiqh kita sebelum kita nak tauhidkan Allah. Sebab apa? Dalam kita berusaha nak perbaiki diri kita, lama kelamaan Allah akan datang kepada kita. Sebab apa? Kita berjalan kepada Allah, Allah berlari ke arah kita. Sekali kita nak Allah, 1000 kali Allah datang hampir kita. Okey, sekarang sebab kita jom. Okey, wallahu a'lam. Baik. Sampai di Baitul Maqdis. Dan sampai Baitul Maqdis, solat dan Nabi ikat Nabi punya buruk, Nabi naik. Betul. Nabi naik langit pertama. Tapi rupa-rupanya Allah tak mau jumpa Nabi di langit yang pertama. Langit pertama hanya Nabi minta izin, malaikat Jibril minta izin. Orang langit tanya, "Hai malaikat, main dengan siapa?" "Aku main dengan insan yang mulia." "Oh, dia ke?" "Ya, dia." Orang tahu siapa dia. Soalan dia ialah, macam mana semua orang tahu Nabi? Sebab sabit dalam hadis yang sahih, Nabi sebelum dia wujud di atas muka bumi, nama dia dah ditertera di atas arash Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sabit. Sebab tu bila Nabi Adam, masa dia mula-mula kena hantar ke bumi, dengan sebab ada sedikit berlaku ralat dalam kehidupan dia tadi tu, Allah hantar Nabi Adam ke bumi. Nabi Adam kata apa? Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam
dia minta kepada Allah dengan satu taubat sambil berkata, Allah, aku mohon kepadamu dengan sebab nama kekasihmu Muhammad, tolong ampunkan dosa. Allah kata, macam mana orang boleh tahu? Dia kata, aku nampak dia tertera di daun-daun dan juga tiang-tiang arash. Nama Nabi. Ni, dengan siapa? Dengan dia. Oh, dia Rahman. Ya, langit terbuka. Nabi ni. Tuan-tuan nampak tak? Nabi tu nama dia ada dekat tiang arash, tuan-tuan. Tapi nak masuk ke langit itu, Adam minta izin, masih ada lagi. Kita ni nama ada kat tiang mana? Yang tahu kan tulisan. Hak tu nama kita lah. Tapi masuk rumah orang macam merekap sungguh. Salam tak bagi, hoi saja bagi nama. Oh, tak boleh lah. Nak masuk bilik bos pun kena ketuk bagi salam. Nak masuk pejabat bawah kita, lepas pintu tuan-tuan tadi tu, Assalamualaikum, bagi salam, adab tuan-tuan. Nama kita ni kan ada ke arah tu. Manalah nak tahu dengan sakit bagi salam tadi, orang jawab sebab hukum dia wajib. Pahala boleh dekat kita. Itu yang kita nak pulun dan masuk syurga. Buat tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ada, tuan-tuan saya tak pasti, mungkin tuan-tuan pun nanti nak kena tahan orang dan sebagainya. Bagi salam dulu bila jumpa. Yang itu adab kita. Bagi salam dulu. Nabi nama naik pun ada adab dulu. Minta izin dulu nak masuk langit. Patutnya dia paling top sekali. Terbang macam Superman, Man of Steel sudahlah. Dah ada satu sampai 7. Allah Akbar, penat ya Rabbi ya Karim. Tapi minta izin itu ada. Pasal apa? Sebab Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahli. Itu sifat Nabi. Al-Quran kata apa? Orang beriman nak masuk rumah orang minta izin dulu. Ini bukan rumah kita, ini pejabat kita. Rumah dia, tuan dia, orang lain, bos kita. Masuk bagi salam. 1, 2. Bila naik langit yang pertama tadi tu, jumpa dengan Nabi Adam. Tengok Nabi Adam, dia tengok belah kanan, senyum dia. Dia paling belakang, Allah masa muka dia takut sendiri dia lagi. Pasal apa? Sebab dia nampak umat dia sebelah kanan, semua yang nak bawa masuk ke syurga. Dia tengok belah kiri, semuanya yang masuk. Sedih dia Nabi Adam sebab ada umat dia terbahagi kepada 2. Tapi Nabi bukan langit yang pertama. Nabi naik lagi langit yang kedua. Makna apa? Makna dia Nabi mulia lagi daripada Nabi Adam. Sebab Nabi Adam terhenti di langit yang pertama. Memang betul Nabi kita mulia daripada Nabi Adam. Kita buka surah Al-Baqarah. Ini Syekh Al-Ghumari, seorang ulama hebat ni, dia boleh buku cerita dalam Al-Quran ayat-ayat yang tunjukkan Nabi ni mulia daripada Nabi-Nabi yang lain. Betul, tuan-tuan duk baca zikir lepas semayang. Kalau ingat masa kita kecil-kecil tu, ni besar semua tak mahu buat dah. Amboi mak, tak mahu buat dah. Buatlah juga macam kecil-kecil tu. Apa dia? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Lepas semayang dulu kita duk baca. Apa dia? Kita tak mahu baca. Apa dia disebut dalam tu? La nufarriqu baina ahadin minhum. Betul. Jangan bezakan di antara nabi-nabi itu. Betul, saya tak bezakan. Nabi wajib kita percaya. 25 rasul wajib. Cuma nak sebut Allah juga kata. Tadi ayat Quran juga. Tapi Allah juga kata apa? Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Nabi-nabi ada kami lebihkan mereka di antara mereka. Minhum, ada di kalangan Nabi, man kallama Allah, yang bercakap dengan Allah, iaitu Nabi Musa. Nabi itu tak? Nabi itu wahyu. Nabi Musa direct cakap dengan Allah atas muka bumi. Direct. Nabi lain tak dapat. Itu mulia. Boleh bercakap dengan Allah, bukan jalan-jalan. Boleh. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Tapi ada lagi seorang lebih daripada orang lain mengatasi hak yang bercakap tadi. Yang bercakap Nabi Musa langit ke-6. Dalam ayat ni Allah dah abang, Nabi kita tu dia lebih daripada langit yang ke-6 tadi tu. Mana dia langit bawah-bawah ni lagi dia lebih. Mana ayat dia? Nabi Adam. Allah kata apa? Allah cipta Nabi Adam siap.
Malaikat tanya sebelum siap tu, Allah nak cipta manusia ke? Dia nak cipta manusia. Bukan manusia yang tidur bagi tumpah darah, bukan dia lupa. Allah tanya, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Siap Adam? Dia ajak Nabi Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia ajak Nabi Adam semua nama. Lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, syurga, neraka. Semua ulama kata. Semua. Sebab dia kata wa'allama, dan mengajar Allah Adam akan Adam kullaha. Semua nama. Semua. Kullah. Semua. Ajar semua. Dan Nabi Adam tahu semua. Allah kata, malaikat, ni nama apa? Malaikat baca ayat yang saya baca masa mula-mula tadi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Itu kata malaikat tu. Malaikat kata, Maha suci Allah, kami tak tahu benda ni semua, melainkan apa yang Allah ajar. Allah tak ajar kami ni, kami tak tahu. Allah kata, Adam, bagi tahu kat mereka semua yang aku ajar. Nabi Adam bagi tahu kat malaikat. Malaikat terkejut. Bila malaikat terkejut, Allah kata apa? Fasajadu. Sujud semua dekat Nabi Adam. Semua tunduk kepala hormat kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Fa'aba, dia tu enggan dan ingkar. Iblis punya contoh ada kita cerita kalau sebab dah habis masalah. Kata sampai mungkin 4 suku lagi 15 minit. Saat nak sejam habis hari dulu. Tak tahu masa ni gimana. Jam celik habis. Tapi tak kejam-kejam lah, celik dulu tadi. Tu pun habis dah. Kalau kejam dia tak tahu lah habis dah. Tuan-tuan, akibat iblis itu besar. Malaikat sujud. Fasajadu. Sujud malaikat. Iblis tak mau sujud. Iblis tak mau sujud. Allah kata apa? Hai malaikat, hang tengok Adam mulia. Sujud. Bukan sujud ibadah. Sujud di ta'abbud macam kita. Sujud untuk beribadah. Sujud bawah. Daripada sujud tunduk kepala. Rendahkan kepala begitu. Hormat kepada Adam. Okey, tak apa. Tapi Nabi Muhammad bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bukan macam tu. Allah tak kata lagu tu kat malaikat. Allah buat yang manusia nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah mula dengan diri dia dulu. Aku untuk Muhammad, aku selawat dulu kat dia. Hampa tak sampai challenge aku. Kat Adam, malaikat seorang. Dia sujud. Malaikat dia yang sujud. Allah. Makhluk-makhluk malaikat. Nabi kita, Allah sendiri muliakan dia. Kemudian malaikat. Kemudian batu-bata. Nabi lalu je dekat belakang rumah Nabi, dekat belakang. Kalau kita pergi sekarang ni, katalah Kaabah ni, okey, bayangkan tuan-tuan, bayang. Kaabah letak macam ni. So saya menghadap tuan-tuan. Di sebelah kanan saya Hajarul Aswad. Sebelah kiri saya rukun Yamani. Dua-dua rukun ni siapa dapat pegang, Allah ampunkan dosa dia. Sabit. Tapi peganglah, jangan duk tabuh orang pula. Nak pegang tu pergi buat dosa tu. Dia tak puas dengan Allah ampun. Itu kalau dapat pegang, kalau tak dapat dosa. Dia nak pegang dosa tolak orang, tolak kita itu. So ni rukun Yamani, sini Hajarul Aswad. Okay? Sini rukun Syami, sini rukun Iraqi. So kalau kita keluar sebelah Hajarul Aswad ni, kita keluar. Untuk pengetahuan tuan-tuan kena ingat, kita orang Asia, Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, boleh masuklah apa-apa sikit lagi yang lain-lain kan. Semua tu kita, tuan-tuan sini kiblat tuan-tuan belah mana? Menghadap mana? Sini kan? Kita menghadap ni, semayang ni, semua kita menuju ke Hajarul Aswad. Kena ingat tu keistimewaan kita orang Asia. Kita menghadap kita ni penjuru Hajarul Aswad yang kita jumpa dulu. Dan menghadap macam ni. Jadi kita rasa syukur. Orang ni berebut-rebut nak dapat Hajarul Aswad. Kita memang kena semayang macam ni. Syukur lah. Baru tahu lah tu. Itu urusan tadi tu. Dunia tu selesai tu tuan-tuan. Urusan agama tu, semayang kita apa semua selesai. InsyaAllah tuan-tuan akan naik hati, jangan risau. Kita sama-sama akan sampai kepada mengenali Allah tu, insyaAllah. Allahumma amin. Selesai. Okey, kalau kita keluar daripada pintu sini, Hajarul Aswad ni, kita keluar ke sini, kita akan sampai di satu tempat. Saya rasa tuan-tuan tahu yang disebut sebagai rumah kelahiran Nabi, yang buat perpustakaan tu, maktabah tu. Dia panggil rumah Maulid.
So rumah maulid kalau kita keluar dari situ kita akan menghadap rumah maulid itu. Safa, Marwah. Sebelum Marwah kita keluar kita akan nampak rumah maulid di situ. Di rumah maulid. Safa je dengan Hajar Aswad dekat. So kita pergi macam tu. Safa, jalan terus Marwah, keluar pintu Marwah, rumah maulid depan sana. So kita pergi nampak rumah maulid dulu. Pusing belah kiri tadi, dia akan ada satu lorong. Tapi sekarang ni dia nak kabur dah. Tadi tuan-tuan tak jumpa lah. Tapi kalau Google Maps sekarang masih ada. Sebab dia tak update lagi. Jalan tepi tu nama dia Zuqaqul Hajar. Jalan tu nama dia Zuqaqul Hajar. Wah, lorong batu. Lorong batu. Sebab apa? Lorong itu setiap kali. Itu rumah Siti Khadijah. Situ rumah Siti Khadijah tu. Orang dah habis dah. Dia bangkui dah. Tak jumpa lah. Rumah Siti Khadijah tu setiap kali Nabi daripada Masjidil Haram tu Nabi nak keluar. Itu yang saya tunjuk tadi tu lah. Nabi selalu keluar punya. Nabi keluar tu Nabi nak potong ke situ. Dia lalu lorong tadi belakang rumah akan ada satu batu. Setiap kali Nabi lalu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Setiap kali daripada rumah ni keluar nak main masjid pula, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu kerja batu tu, memuliakan Nabi. Kita kucing melari dari kita. Lemah punya kita. Oi, mulia Nabi daripada Nabi Adam. Mulia. Bukan saja Allah. Allah tu dah legend lah. Allah tu memang power lah. Bukan saja Allah. Malaikat turut sama, semua malaikat. Tambah pula sekalian makhluk. Lepas tu Allah bubuh lagi ayat ujung dia. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat sekali kat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berapa ramai nak selawat balik kat Nabi? Jenuh Nabi nak jawab. Allahu Akbar. Mulia Nabi daripada Nabi naik. Nabi naik pula langit yang kedua. Boom. Jumpa dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya dia ada cerita dia juga. Okay, dia banyak lagi dah. Ha? Oh ya? Tak apa, lambat duduk aku berjaya. Halo? Nabi Yahya, kita KAV lah. Sebab Nabi Yahya ni, dia ada kisah dia, nak cerita pula, dia memakan masa sikit. Saya ambil Nabi Isa dulu. So Nabi Isa, dia ada satu kelebihan dia dalam Quran surah Maryam, muka surat sebelah kiri. So buka surat Maryam, muka surat belah sini. Surah Maryam, juzuk yang ke-16, lepas surah Kahfi. Ini sunat kita baca surah Kahfi. So muka surat surah Maryam, muka surat belah kanan, kita start Kaf Hai Ain Sad tu. Lepas tu masuk muka surat belah kiri, muka surat belah kanan ni, muka surat sini. Allah sebut kata apa? Nabi Isa ni dia ada beberapa kelebihan. Salah satu dia, dalam rumah kita ada apa? Dia duduk kat sini, dia beritahu dalam rumah kita ada makanan apa ada teh dapur, semua dia. Hei power. Siapa dia tahu rumah tu tak berasak lagi tu. Oh ni rumah sahur ni, masak ni. Dan ni satu rumah tidur ni. Dia beritahu. Semua. Nabi Isa. Apa sebab tu tak apa? Yang antara legend dia, orang buta pergi dekat dia, mata buta ni dulu ni. Buta mata, tak boleh buka, tak nampak apa. Dia pergi, dia pegang, dia baca doa, dia lepas, celik oleh mata orang. Itu Nabi Isa. Asyad. Tapi Nabi kita dia tak berhenti langit kedua, dia atas lagi daripada langit kedua. Makna dia lagi dahsyat daripada Nabi Isa. Nabi kita masa perang Uhud, ada satu member dia, sahabat Nabi yang mulia, nama dia siapa? Abu Qatadah. Sama ada Qatadah atau Abu Qatadah, saya tak ingat dia Abu Qatadah atau Qatadah. Tapi yang penting Qatadah tu betul. So, dia ni dalam perang Uhud, kita tahu perang Uhud kan dia berlaku ralat sikit, betul? Tang situ tu. Kita nak kata mereka bersalah atau berdosa tak boleh, sebab mereka semua geng-geng perang Uhud mana boleh kita kata mereka bersalah. Dalam Quran kata jangan kata. Quran kata jangan. Orang perang Uhud special. Jangan tutup dekat tak ketahuan. Duk kata-kata mereka macam Syiah duk kata dekat Sayyidina Abu Bakar. Weh, ini senang lah duk kata orang tu.
Orang Quran tak bagi tahu. Mereka perang Badar. Perang Badar punya geng yang first tak boleh kutuk. Sebab masa tu orang yang berani betul-betul yakin kata Muhammad ni betul ni baru duduk dalam perang. Kalau yang tak yakin lagi, atau kita duduk ni baru kata bukan-bukan. La haula wala quwwata illa billah. Apa boleh manusia? Kau sini ada Syiah? Ada siapa Syiah? Kau baru tukar tadi kata aku bukan Syiah. Aku boleh tanya. Jangan tenang. Oh, duduk tutup orang tak ketahuan. Jadi ada ralat sikit. Dia tengok harta tu dia rasa kau macam kita lah. Kita kan ada bawa kita duduk konvoi ramai-ramai kan. Tentu kita tahu dia pun ni tahu lah kata. Tadi aku apa dia kata kita nak berhenti sebelah sana kencing kan. Depa ingat tak? Rupa apa ni nampak laju semacam kan. Nampak kita pun ada rasa ragu-ragu dengan kawan-kawan kita. Biasa. Kita tengok semua orang makan lari sampai harta ni kita tak dapat ni mampu kita ni memang siap-siap saja. Turun ni lah. Itu yang turun. Masa turun, Khalid awal potong ke belakang, dia naik atas bukit. Bila dia naik atas bukit, bila dia dapat atas, bawah orang Islam pula kena kepung. Tadi orang kafir yang kena kepung. Ada orang Islam pula kena kepung. Bila kena kepung, dia kena ambush lah. Bila kena ambush, sahabat mesti cari Nabi dulu. So, masa mula-mula Nabi jatuh dalam lubang. Sebab digali atau dikorek oleh orang munafik. Jatuh Nabi. Sebab Nabi ni orang boleh nampak dia. Orang boleh nampak Nabi tu kata ada dalam perang. Cari Nabi punya topi perang dengan serban tak apa. Takkan Nabi? Dia jadi kalau lah ketua kenal. Kalau tiba-tiba anak angkat Nabi Zaid. Nabi ada, Nabi jatuh dalam lubang. Tahan. Dia papi angkat Nabi pula. Bila dia angkat, Nabi jatuh lah. Angkat Nabi naik. Dia kepung Nabi. So antara yang kepung Nabi siapa? Kau tak ada. Tuan-tuan, yang ni tu saya kata jangan kata kat mereka. Mereka pegang tangan lagu ni dengan selang tangan lagu tu. Tangan tak pegang apa-apa, pegang tangan lagu ni je. Orang main nak tikam-tikam tu ya. Yang penting Nabi dalam selamat tau. Beza orang yang kita kan. Kita orang sayang anak, tapi hak kita tu kita jaga juga. Takut kena tikam. Hak ni kerana Nabi paling tu saya kata tadi tu tuan-tuan, urusan dunia ni bagi habis dulu. Kita yang ni tak kemah lagi ni. Semayang, puasa, zakat tak kemah lagi ni, bagi kemah. Baru kita akan naik macam para sahabat. Tengok dia dengan Nabi paling tinggi. Tahan, apa nak jadi kat kita. Kau tak ada semua. Tahan yang kena ketak. Kena, semua kena. Lari bawa Nabi duduk kat dalam tengah tu. Kena. Tiba-tiba kau tak ada nampak ada satu orang. Kan dalam perang ni kan si siapa nama tu? Siapa tu? Bukan wasabi tu orang Jepun yang makanan tu. Apa nama dia? Wahsy. Wasabi lah. Wahsy. Yang lembing tu. Yang dia lembing Sayyidina Hamzah tu. Wahsy tu. Yang confused lah. Wahsy. So dia dah lembing Hamzah. So dia habis cerita dia. Dalam tu banyak ada seorang lagi. Dia tunggu peluang dia nak panah Nabi. Dia tengok. Dia balik. Qatadah pasangan. Dia lepas panah dia masa orang tengah kalut. Sebab dia nampak ruang di celah-celah sahabat tu. Boleh sangkut Nabi memang. Mesti boleh sangkut memang. Sebab zaman dulu memang cekap tuan. Tuan cuba bayang. Tuan tembak pakai pistol. Duduk kali-kali dengan orang. Dia pun naik kuda panah. Kau bayang lagu mana dia cekap tak cekap. Dah lah kuda ni kaduk lagu tu. Hang boleh tengok tepat lah benda tu. Wih, bukan cerita dia kan. Saya duduk main game shooting hunter ni pun payah. Berapa kali binatang terlepas? Tak payah. Sebab dia suka gerak lagu tu. Payah hati. Dia buat lagu macam orang betul. Berjenuh nak beli stand tu dah lah mahal. Nak letak pergi stable nak tengok. Nak beli tak apa-apa. Dia masalah dia cakap. Sup tengok. Kalau tak ada nampak apa dia buat? Nak lepas tangan, saat dia orang serbu masuk. Nak biar, kena lah Nabi. Lah. So, palah. Panah mai sau. Zup. Dia sup tapi mata terkeluar tu. Tuan-tuan. Jadi kau tahu, ini sirah tuan-tuan. Ini sirah. Balik cerita ke anak-anak kita bagi dia pasal sayang Nabi tuan-tuan. Bagi dia pasal sayang. Kita last sekali juga kita cerita ke anak kita pasal Nabi. Masa dulu umur dia 3 tahun. Dan ni dah umur apa? 23. Tak cerita-cerita pasal Nabi. Pasal tu dia hati dia keras kan. Allah sebut kata apa?
Allah kata, Allah tak mau Allah kata apa? Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat dia tu awal saya tak ingat, tapi sambungan ayat tu faqasat qulubuhum. Fatala alaihimul amad. Fatala alaihimul amad. Mereka jauh daripada mengingati Nabi. Mereka jauh daripada mengingati Nabi. Fatala alaihimul amad. Faqasat qulubuhum. Hati mereka jadi keras. Saya tahu anak kita kadang-kadang kita nak, dia tak abang kat dia cerita pasal Nabi. Jadi dia tak dengar cerita Nabi tu, hati dia jadi keras. Ayat Quran dengar. Kalau saya minta ingat surah tak apa, saya try search lagi lah. Saya search saya boleh tahu tentang ayat tu apa. Dia ayat dia lebih kurang bunyi dia allazina atainahumul kitaba allazina atainahumul kitaba min qabl. Ingat dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tu ayat dia. Muka surat belah kanan 4 baris daripada bawah. Jangan jadi macam orang-orang dulu yang Allah bagi kitab pada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min. Jangan jadi macam orang yang Allah bagi kitab sebelum kitab. Yahudi dan Nasrani. Pasal apa? Mereka ada kitab, mereka ada cerita pasal Nabi. Mereka ada cerita pasal Nabi. Fatala alaihimul amad. Mereka jauh dengan Nabi. Mereka tak baca cerita Nabi. Mereka tak cerita ke orang cerita Nabi. Faqasat qulubuhum. Kerah hati mereka. Macam saya tanya tadi kan, tuan-tuan last sekali cerita ke anak-anak cerita Nabi bila? Orang utara kita zaman tu nadok tu. Dia bahaya orang tak balik, kumpul balik dia cerita Nabi, kita tengok esok dia dah ada perubahan. Percaya cakap saya yakin. Balik, abang kau main dulu dengan abah nak cerita pasal Nabi. Anak-anak dia pun main. Anak dia aduh. Tadi abah belajar dengan ustaz dia lah. Tadi abah belajar dengan ustaz. Betul? Ustaz cerita macam-macam. Apa cerita lah? Ni apa nak cerita? Perang Uhud. Anak dia kata perang Uhud yang Nabi. Betul. Mana ada kau cakap aku? Dia cerita dalam perang Uhud tu Nabi itu dalam perubahan. Anak dia betul. Tahu abah berhenti lama, abah pun tidur rupanya. Tak apa tuan-tuan. Kita lupa, kita tidur, biar itu permulaan. Esok kita, siapa nak dengar cerita semalam, mesti dia mana dengar. Saya cakap. Hati dia akan jadi lembut automatically sebab kita nak cerita pasal Nabi. Dan bukan saya yang ajak tuan-tuan, Al-Quran yang ajak kita. Anak kakak saya yang kecil tu baru umur setahun 3 bulan, duk main ni, duk ligan lari apa ni, kita sebut je kat dia, ya Rasulullah, ya Nabi laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi. Dia tu boleh berhenti terus. Saya tu buat dia, ayah saya lah tu bagi dia dengar qasidah. Isteri saya bawa pergi majlis qasidah saya. Majlis qasidah mesti ada orang-orang macam tuan-tuan. Lepas tu bawa anak-anak kecil. Isteri saya terkejut tengok budak-budak yang pergi majlis qasidah. Duduk pakai kopiah tertib, duduk dengan ayah lepas sambil duduk. Orang bagi hantar suara tangan, ambil hantar. Umur baru 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Orang terkejut tuan-tuan. Itu puasa selawat. Dia bentuk, dia bendung hati. Itu tu kalau nak cerita lagi dahsyat bab selawat atas nama Nabi ni, tu yang main cerita Muaz dengan Muawis, dua budak tu. Muawis dalam perang Badar, perang first tadi. Tak apa saya cerita kat tuan-tuan jangan risau. Benda ni ambil manfaat tuan-tuan. Sebab Nabi kita tadi saya baru cerita langit 1 habis, langit 2 tak habis lagi cerita dia. Tak habis lagi.
Tapi saya nak cerita kata Nabi kita tu tahap dia tinggi. Jadi bila dia tahap tinggi, kita ingat dia sikit saja, hafal nama dia sikit saja, berkat tu sampai kepada semua. Masa perang Badar, Abdul Rahman bin Auf, orang semua kenal dia. Abdul Rahman bin Auf, dia kaya raya, dia hebat orang dia. Dia sahabat daripada kalangan 10 sahabat yang masuk dalam syurga yang Nabi jamin. Yang tu sabit. So dia duduk. Dia kata aku duduk dalam perang. Hadis ni dia yang cerita. Hadis sahih. Dia duduk, dia kata aku duduk dalam perang Badar. Aku toleh ke kanan, aku toleh ke kiri. Dalam hati aku terdetik, kalaulah orang tua duduk sebelah kanan dan kiri aku, kan rasa selamat sikit perang. Sebab apa? Dia toleh kanan ada Muaz, umur 10 tahun, 11 tahun. Toleh kiri Muawiz, umur 10, 11 tahun. Dia orang tua. Pasal apa? Confirm dia kena jaga budak dua-dua. Dah nyawa dia belum tentu lagi. Duk pergi jaga tu budak dua-dua ni kat atas dia, duduk kat belakang dia, jenuh dia nak perang ke mana. Dia terdetik dalam hati dia lagu tu. Tiba-tiba si Muaz tarik baju dia. Ammu, dia kata, pakcik. Abdul Rahman kata, apa dia? Dalam ramai-ramai tentera musuh kat depan sana tu, mana satu? Abu Jahal. Cari Abu Jahal tak boleh. Ni hak kemetot ni. Hak Abdul Rahman ni, dia pun tadi duduk, aku ni selamat, dah selamat dah lah budak dua-dua lagi. Kan dia tu boleh rasa betul. Budak ni nak cari Abu Jahal. Tuan-tuan semua tahu Abu Jahal panglima perang. Itu sabit, semua orang tahu. Hang cari Abu Jahal nak buat apa? Apa problem dia dengan hang? Dia kata, pakcik jangan cakap kuat-kuat. Saat lagi adik sebelah sana dengar, dia bunuh dulu tak boleh, saya nak bunuh dulu. Tuan-tuan, sirah ni tuan-tuan, ni sirah ni. Hadis sabit dalam riwayat tuan-tuan. Abdul Rahman kata, hang cari dia pasal apa? Hang nak bunuh Abu Jahal. Apa Muaz kata? Pakcik, saya dengar Abu Jahal ni banyak sangat duk bagi sakit hati Nabi. Saya nak bunuh dia. Sebelah. Abdul Rahman terkejut. Dia kata, tak apa, saya kena nampak terkejut. Duduk saya hak sebelah ni tarik, Muawiz. Lepas tu saya kata, siapa ada anak kembar apa nak bubuh? Bubuh, Muaz dan Muawiz. Jadi orang tak pernah bubuh. Orang selalu Hasan Hussein. Dan ada kan. Ini Muaz, Muawiz nama dia. Dua-dua budak ni. Sabit dalam riwayat. Kalau tuan-tuan tekan internet pun keluar. Dulu saya rasa, ada kan nama dia keluar. Tekan Muaz dan Muawiz. Rum keluar serta dia. Budak dua-dua orang, famous. Muawiz pula panggil, Ji, apa dia? Mana satu Abu Jahal? Hang pula cari Abu Jahal. Hai pakcik, jangan cakap kuat-kuat. Saat lagi abang sebelah tu dengar, dia pergi bunuh pula. Tak boleh, saya nak bunuh dulu. Hang cari dia pasal apa pula? Saya duk dengar, dia duk bagi sakit hati Nabi. Saya nak bunuh dia. Tuan-tuan, mereka ni dua-dua beling tau tuan-tuan. Apa makna dia? Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana mak bapak mereka dua-dua ni tanamkan kat mereka rasa cinta dekat Nabi tu. Sampai sanggup turun perang Badar, nak pergi bunuh Abu Jahal yang tak ketahuan dia itu siapa dia. Makna dia baru masuk perang, baru dia nak cari mana Abu Jahal. Sebelum dia tak tahu, kalau selisih dia berjalan mungkin kan. Nak habak punya nangoi. Tak tahu nangoi? Tahu nangoi? Macam budak mentah lah. Macam nak habak. Ini tak apa kan semua perkataan tu semua tak masalah. Nak habak kakak punya nangoi dua-dua. Tapi tuan-tuan tengok dia punya cinta dia. Sebab tu dia tak terbatas. Kita nak kata, Ustaz kecil je kita kenal. Ni kecil tak kenal dia. Tapi tunjuk membuat-buat perang. Perang-perang daripada belakang Abdul Rahman. Abdul Rahman dia jaga daripada luar. Perang-perang pon-pon. Tapi yang kata sahabat Nabi tu dia amanah. Tadi dia kata dia jumpa dia bagi tahu. Dia nampak Abu Jahal datang situ. Dia kata, hamba dua nak Abu Jahal. Tapi bukan abang duduk kat pintu tu. Jangan salah faham. Kalau yang bagus, saya tunjuk dah sini. Saya kata, tunjuk Abu Jahal. Tak baiklah, set dia. Tak pasal kata. Dia duduk jaga pintu tu. Orang jahat masuk. Tunjuk sini. Dia tak apa dulu nak cari Abu Jahal. Tu Abu Jahal. Abdul Rahman kata pada dalam riwayat tu, aku tunjuk saja Abu Jahal yang pakai baju sekian-sekian dekat budak dua orang ni. Aku tengok kedua-duanya rempuh masuk dalam perang
seperti 2 ekor harimau yang menerkam mangsanya. Tuan boleh faham maksud tu kan? Tu dia pi tu. Memang niat lillahi ta'ala cari Abu Jahal. Sampai hak seorang bagi belah kanan kaki kawan tu, seorang bagi kaki belah sini. Terak jatuh Abu Jahal. Lepas tu baru sahabat Nabi Abu Musa ke siapa, saya tak ingat kan siapa. Dia yang main dia pancung kawan tu, cabut kepala dia lah, habis dah. Tapi nak apa dia jatuh tu kasi budak 2 orang tu. Budak 2 orang tu dia libat kaki kanan seorang, kaki kiri, betul dia lari. Lepas lari budak-budak kan. Dia libat kawan tu jatuh lari lah. Tuan jangan lupa dia bawa budak-budak. Lagu kita lah. Dan kita nak main-main dulu kan, dapat sip kawan tu udah lah mencacok. Dia bawa budak-budak tuan-tuan. Itu saya nak akak cerita ni pasal kita selalu sangka ini anak saya yang kecil lagi. Ni pun kecil tuan-tuan. Dia buat-buat lagu tu, dia libatkan kan. Rupanya tuan-tuan dia bukan lari di mana, dia pergi cari Rasulullah. Dia pergi cari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa dengan Rasulullah sambil jerit nampak nama Nabi. Ya Rasulullah, saya bunuh Abu Jahal. Yang Muawiyah saya dah bukan, saya yang bunuh dulu. Bobok-bobok pergi kat Nabi. Nabi kata tunjuk kat aku pedang hamba 2. Daripada dia tunjuk pedang lepas, Nabi nampak kesan darah Abu Jahal. Nabi kata hamba 2 yang bunuh Abu Jahal. Sedangkan Nabi tahu orang lain yang bunuh. Tapi Nabi bagi tahu dia hamba 2 yang bunuh Abu Jahal. Nampak bukan? Kena cerita, saya cerita Nabi dalam Quran. Sebab dia bukan orang biasa, dia orang luar biasa. Sebut nama dia sahaja berkat dan rahmat turun. Tadi saya masuk tempat tuan-tuan, saya tengok Masya Allah, Tabarakallah, ini gaya-gaya orang yang penuh beradab. Saya terdetik hati saya, oh dia buat ni sampai beradab bagus ni. Rupanya memang menjadi tabiat tuan-tuan untuk mula majlis baca Asma'ul Husna. Maka sabit daripada hadis Nabi, orang yang ingat nama Allah ini ganjaran yang sangat besar. Sabit siapa yang hafal Asma'ul Husna, memang Allah akan bagi dia ganjaran yang orang yang tak boleh nilai benar. Sabit. Dan cukup cerita dekat tu. Cerita kata balik kat kota nanti langit kedua nak pergi habis tu. Betul habis langit ketiga pun biar tergantung. Cerita sendirilah. Sambung cerita ke rumah lah tuan-tuan. Itu saya amalkan. Producer saya kata kita ni silap 30 minit Ustaz kan tak cerita langsung esok jalan 30 minit. Oh dia no. Silap tak cerita bila pada habis masa Syaban lah. Tuan yang saya muliakan. Nabi tadi bila Qatadah kena mata dia terkeluar, dia tahan. Dia tak mengadu. Boleh tuan-tuan, saya tak boleh kalau aku habis dah. Oh, apa pegang ni? Aku main mata terkeluar ni. Oh, aku masuk dalam sekali dengan Rasulullah. Kalau kita lah. Dan Nabi tak sahabat tak pada itu. Lepas pegang, lepas selamatkan Nabi sampai naik ke atas. Bila dah duduk dekat tempat yang selamat, dah habis dah semua orang dekat perang, dah settle lah. Qatadah pergi dekat Nabi sambil dia pegang mata dia begitu. Tuan-tuan, Nabi tanya dekat Qatadah, mata macam ni nak mana? Nak aku bagi buta sebelah, mudah-mudahan kamu diampunkan Allah, atau nak pasang balik mata kamu? Pasang balik. Lagu macam main kereta Dashing Guru. Baik tuan-tuan, sebab tak Dashing Guru? Sebab mesti sebabnya kereta Emperor tu. Oh, boleh pasang balik. Nabi kata dekat dia, la ilaha illallah. Nabi tanya Qatadah, kalau kita sangka Qatadah ni nak cabut tu ya, sebab dia tak ampun daripada Allah ni. Tapi dia Qatadah kata apa? Ya Rasulullah, aku ada seorang isteri. Aku takut kalau mata buta sebelah isteri aku dah tak syok kat aku nanti. Yalah, isteri pun mesti nak tengok suami handsome kan. Buat mata sebelah sekali lagi, dia kata apa lagi aku sudah jadi lanun. Tak syok lah. Tapi tak, tuan-tuan cuba bayar yang kata Nabi ni. Kita duk takut dengan Nabi. Kita ingat Nabi nak cakap benda-benda akhirat saja. Tak, dia request atas nama isteri dia. Ya Rasulullah, saya ada seorang isteri. Saya takut isteri saya tengok muka saya tak lawa kalau mata saya tak ada. Boleh tak pasang balik? Nabi tak kata pada cinta dunia yang muka tak ada. Boleh tak macam kita? Boleh. Kita selalu kalau kawan-kawan kita kata lagu tu, ni cinta dunia apa. Selalu kata lagu tu. Besok kata lagu tu.
Nabi pun tak kata kat kawan dia tu. Kita pula lebih daripada Nabi. Nama boleh tak mana pula tu nisan. Nabi kata apa? Okey, tak ada. Cuma sini. Nabi ambil mantul dia tadi. Nabi pasang balik. Nabi baca doa. Kau tak ada kata apa? Masa dia cerita tu, dia cerita kat kawan-kawan dia kata apa? Mata yang Nabi pasang lebih tajam dan lebih jelas pandangan dia daripada mata aku yang aku hadap selama masa dah. Sampai masalah kita boleh sampai usia mata kita kabur. Yang Nabi pasang tu jadi elok balik. Tak payah pergi jumpa Profesor Muhayyab. Sama saya pun buat dengan Profesor Muhayyab itu. Buat dengan cataract dan prosedur dia kuat. Nabi buat kat sahabat dia, dia letak balik mata, dia baca doa. Dia kata mata dia jelas. Kalau lah aku tahu macam ni, dua-dua mata boleh kena. Tak payah pakai cik mata. Elok dulu. Lagi jelas daripada mata dia yang dah sampai usia. Tuan-tuan, Nabi Isa mata dah ada dalam, cuma nak bagi celek je. Nabi pasang balik. Sebab tu dia bukan duduk langit kedua. Atas Nabi Yusuf langit ketiga. Yang tu lagi cerita panjang. Tak boleh tuan-tuan. Balik lagi. Jadi saya minta boleh Nabi Yusuf dia cerita dahsyat tuan. Teaser saja lagi tuan saja. Tak apa tuan-tuan. Bukan dah habis pun lagi. Tuan-tuan panggil lagi ustaz-ustaz suruh cerita lagi. Tapi saya harap cerita yang saya cerita memang jarang orang cerita. Sebab orang suka cerita bagi kita ambil manfaat dalam perjalanan Nabi. Tapi tuan-tuan kena ingat, hak atas-atas ni tunjuk Nabi di lagu mana dengan kita. Bukan langit satu Nabi Adam, bukan. Bukan juga langit dua Nabi Isa, Nabi Haila, bukan. Langit tiga Nabi Yusuf, bukan. Langit empat Nabi Idris, lagi bukan. Langit lima Nabi Harun, bukan. Langit enam Nabi Musa, bukan. Allah kata aku mulia dia lagi. Langit tujuh Nabi Ibrahim, bukan. Langit yang atas langit tujuh Sidratil Muntaha, bukan. Itu malaikat Jibril. Atas lagi satu Baitul Ma'mur. Sebab tu Jibril sampai sekerat jalan, Nabi jalan seorang. Tadi jalan sekali Nabi apa? Takkan kot kekasih tinggalkan kekasihnya jalan seorang-seorang? Jibril kata tak boleh. Aku sampai dekat line ni. Ni last ni aku kira. Sebab aku sayang, aku hantar sampai line last ni. Aku langkah satu. Bakar. Habis. Mana dia jalan? Jibril kata apa? Jalan. Yang ni tempat kamu. Yang ni tempat kamu. Jalan seorang-seorang ya. Nak jumpa Allah. Tuan-tuan. Bukan contoh manusia biasa ni tuan. Allah kita sebut nama dia Asma'ul Husna. Dia bagi kepada kita keberkatan. Dalam masa yang sama dia bagi kepada kekasih dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sebut nama dia macam tu kan, sebut selawat nama dia. Allah bagi rahmat dan keberkatan 10 kali ganda. Sampai Allah dia sayang. Allah nak banding dengan Nabi tak boleh. Allah memang Allah Tuhan kita, Nabi itu tetap hamba dia. Dari itu saya akan syahadah kata apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu hamba dia. Memang. Tapi dia bagi dekat hamba kekasih dia. Tuan-tuan cuba bayang, dia bagi dekat kekasih dia banyak tu. Tak apalah kekasih dia Nabi. Kalau kita ni jadi orang yang Allah sayang, tuan, tuan kira berapa portion dia boleh bagi dekat kita dalam dunia dan akhirat. Power kan. Baik, bis. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Cuma saya minta keizinan 2 benda sebelum kita berhenti. Satu, kita baca doa. Satu saat lagi kita ambil berkat sebelum asar. Dan nak masuk kan? Nak masuk kan? Asar. Sikit lagi kan? Dari sebelum nak asar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.